Okey. Suara semua okey, clear. Alhamdulillah. Lama tak live, malam ni ada kesempatan untuk terangkan sebab ada satu isu yang lama, isu yang kita bawa dah lama. Apa buat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua sahabat-sahabat, khususnya warga negara kita, rakyat Malaysia. Tak kira lah warga asing ataupun sesiapa saja berada di tanah Malaysia ni secara sah, yang cari makan, yang bekerja semua, yang ada menonton ataupun menjadi follower, terima kasih banyak-banyak kerana memberi sokongan. Kita bukan nak menganiayai siapa-siapa yang berada di dalam negara kita. Cumanya kita nak bersuara tentang perkara-perkara asas berkenaan dengan jenayah, dengan ketidakadilan, dengan penganiayaan. Yang tu kita nak bersuara dan kita nak bawa ke tengah untuk kita bawa kepada pihak berkuasa dan sebagainya, cadangan-cadangan dan idea. Jadi isu dia, saya sebenarnya lama saya tak live. Bukan makna kita lupa kepada follower ataupun tak mau buat live ke. Biasanya akhir-akhir tahun ni kita clear kan bab ekonomi, bab keluarga dan sebagainya. Jadi saya rasa awal tahun saya akan start bermula khususnya kepada NGO saya, Pertubuhan Masyarakat Lancar Raut Pahang Pemancar Malaysia. Tetapi bila ada satu isu yang baru-baru ni terjadi semalam lah, kalau kita tengok hangat diperkatakan berkenaan isu yang sama, si Jebon ni dia mai pula dah tu, dan pula dia petik pula nama kita dalam live. Jadi kita dengan rasa tanggungjawab dan isu ni kita dah bawa. Jadi hari ni saya buatlah satu live untuk kita nak timbal balik berkenaan apa kenyataan-kenyataan yang dia buat kan. Jadi pada Jebon ni, tahu nak cakap lah, kita rakyat Malaysia ni sungguh-sungguh baik hati, sungguh-sungguh orang kata betul-betul ada perasaan kan. Tak mau sangat lah nak layan apa semua. Tetapi bagi saya, kalau berkenaan dengan undang-undang, walaupun kadang-kadang kita tak bersuara, tak berlive, kita tetap menjalankan undang-undang. Dan si Jebon ni, hang kena ingat, hari ni hang bagi tahu, hang cerita konon-konon tentang undang-undang. Hang cerita, hang pandai undang-undang, hang serba-serbi, hang tahu undang-undang. Dan hang up segala report hang. Hang jangan fikir kami ni kan, kami ni lebih berketurunan nenek moyang kami dekat sini. Hang nak ajak kami tentang undang-undang. Dan hang kena ingat, kalau kata kami ni tak ikut undang-undang, negara ni tak ada undang-undang, hang lama dah bungkui awal dah. Tetapi oleh kerana kami sendiri sebagai warga negara, sebagai penduduk, tetap penduduk berketurunan nenek moyang kami kat sini, jadi kami ni dah lali dengan undang-undang, dah faham sangat dengan undang-undang. Jadi tak payah hang nak berlagak serupa merak buih hang kan. Semalam tengok dia live, semalam tengok dia seronok lebih. Kita tak tahu apa yang dia seronok pun tak tahu. Dia nak kena katok pun dia seronok. Tu kita pelik kan. Tapi hang jangan seronok awal sangat. Jebon, hang jangan seronok awal sangat. Hang jangan ingat kita tak buat kerja melalui dokumentasi dan sebagainya. Hang kena faham, berkenaan dengan report kita pun dah berlambak report ni. Dah berlambak report. Dah berlambak report dengan hang. Bukan sekadar report, tetapi segala bukti-bukti yang ada kita tengah kumpulkan, kita tengah bawa ke peringkat yang betul. Hang kena faham. Malaysia, hang kata Malaysia ada undang-undang kan. Jadi aku dah bawa benda ni sebagai satu benda yang kita buat secara undang-undang, mengikut undang-undang. Dan kita ni ikut betul-betul kata penguatkuasa kita. Baik daripada ketua polis negara, baik daripada ketua-ketua jabatan, supaya menyalurkan segala aduan-aduan ke peringkat yang betul.
kan, daripada daerah, daripada negeri, dan kita akan bawa ke persekutuan. Hang sabar sat je bonoi, hang sabar sat. Kan, hang jangan mengelupuk, hang jangan seronok lebih sangat. Hang jangan seronok lebih sangat. Kita akan bawa, sebab benda ni, perkara ni bab viral dan sebagainya, dinasihati oleh ketua-ketua jawatan, ketua-ketua penguatkuasa untuk bawa ke peringkat yang betul. Jadi kita ikut law dia. Kita pergi kepada daerah, kita naik kepada negeri, dan kita akan usulkan kepada persekutuan. Hang kena ingat. Dan hari ini, kerajaan hari ini telah mengumumkan bahawa warga asing yang melakukan jenayah, ada rekod jenayah yang berulang-ulang, tak kira lah apa bangsa sekalipun, masuk melalui pelarian pasport dan sebagainya, diiktirafkan sebagai persona non grata. Hang jangan sampai kedudukan hang tu berada di dalam persona non grata. Jadi kita berterima kasihlah kepada kerajaan kita kerana keluarkan satu kenyataan bahawa orang-orang yang begini, orang-orang yang mengganggu-gugat ketenteraman kita tidak diperlukan dalam negara kita. Burma, hang jangan nak seronok sangat, hang jangan nak merak buih sangat. Apa hang kata? Hang kata kami tak ikut undang-undang. Jadi kita pun heran, sebelum ni hang ikut undang-undang ke? Selama mana hang menjadi sebagai contoh, hang kata, oh aku ni public figure, orang yang berjuang demi agama, demi bangsa, kan? Hang buat selama ni, hang buat publicity, hang bersuara, hang beri idea dan settlekan kes, beberapa kes yang hang settle. Adakah hang ikut undang-undang juga? Kalau kita tengok balik track record sebelum ni, apa yang hang buat, adakah hang ikut undang-undang? Adakah disusuli dengan report polis? Adakah disusuli dengan dokumentasi untuk sebarang idea dan cadangan? Tak ada. Semua hang buat kepala hang sendiri ya. Kan, sampai orang taksub dengan orang, sampai orang rasa hang hebat dan sebagainya. Hang ni betul-betul, itulah kata, zaman hang masyhur ni dah tergolek lama dah. Hang dah tergolek dak dah. Tak usah duk beria, tak usah duk gila lagi nak duk buat publicity murahan macam ni. Cukup dah. Nasib hang pun masih belum ditentukan lagi di masa akan datang. Hang jangan nak jadi merak buih sangat, Burma ni Jepun. Oi, aduh aku, kalau ikut, itulah aku cakap, saya dah mengikut saluran undang-undang yang betul kerana saya menghormati undang-undang. Tetapi jangan ingat Jepun hang seronok sangat. Ada sampai waktu sempadan kesabaran kita pun memuncak. Jika perkara-perkara yang terselah ada fakta dia, ada kesalahan dia, tidak diambil tindakan, jangan sampai kita akan ambil tindakan yang orang kata lebih ekstrim dengan dokumen-dokumen yang kita dah sedia ada cukup lengkap. Nak cerita bab undang-undang. Jadi kita pelik dia ni, si Jebon ni, kan? Dia sebelum ni dia duk cabak orang mengata, kan? Itu ini, dan kalau kita tengok track record dia pi bawa satu lori pi cari jebat. Ni kisah yang lama, dia pi cari jebat, satu lori dia bawa, tak habis di Garden City, di hotel mana tak tahu, Swiss Garden. Dia pi ke Kelang apa semua, pi sampai cari OP lama kawan tu, kan, pi robek habis apa semua. Dah macam dah. Yang ni hang tak fikir masa undang-undang pula. Hang tak fikir pula masa tu hang nak buat report ke apa ke, kan? Hang tak menghormati pula PDRM satu kerja pula nak kena awasi kawal hang apa semua. Hang dedah kan kawan tu punya identiti, kau punya hang taruh dia. Lepas tu hari ni orang buat balik kat hang, benda jadi balik kat atas kepala hang. Hang kira hang undang-undang, hang kira hang pakar undang-undang, dan hang kata ramai rakyat Malaysia tak tahu undang-undang. Kebanyakan rakyat Malaysia tak tahu undang-undang. Dan hang duk sebut negara kita mana ni. Kan? Hang buktikan dulu. Hang tu adalah sah
sebagai warga negara. Dan kita ni, kita nak tanya, kita ni nak percaya dengan ketua kenyataan ketua polis Johor Datuk Ayub Han, ataupun nak percaya dengan hang? Kat situ jelas terang bersuluh bahawa hang ni adalah seorang yang statusnya adalah pemegang pemastatin sementara. Jadi hang jangan duk kata oh 06 tak habis. 06 tak mana? Abak mai aku ni duk di Pahang. Amai abak Pahang kat mana? Saudara-saudara hang kat mana? Tempat lahir hang kat mana? Dia tempat lahir hang Metakap. Jadi kita faham di Metakap tempat lahir hang mesti hang. Takkanlah tak ada saudara-saudara mara ke apa benda ke kan? Jadi jangan duk sebut pasal 06. Semua hang sepatut membuktikan, dan pada aku hang tak boleh membuktikan segala apa perkara yang kita sebut melalui penyataan Ketua Polis Johor bahawa hang adalah pemegang pemastatin sementara. Dan setelah tu kita dah buat semakan dengan Jabatan Pendaftaran Negara bahawa status pemegang pemastatin sementara ni adalah dipanggil sebagai MyKas. Dia IC jauh tu. Sering kali lah, banyak kali dah kita cakap pasal MyKas ni kan. Jadi MyKas ni di renew setiap 5 tahun. Jadi kita dapatkan maklumat dengan JPN negeri bahawa MyKas ni sekiranya ada melakukan jenayah-jenayah berat, maknanya MyKas ni tidak boleh di renew dan boleh ditarik semula serta-merta oleh JPN. Yang ni jelas. Jadi kita gabungkan segala fakta dan segala kenyataan-kenyataan yang ada bahawa hang ni adalah tak ada, nothing, tak ada apa. Dan hang ni Jebon diistilahkan sebagai stateless, maksudnya orang yang tak ada negara. Jadi keegoan hang ni sampai ke tahap serupa yang jadi hari ni sampai ke hari ni kita pun tak tahulah. Tapi itulah kata, jangan terlampau seronok lebih Jebon. Jangan ingat hang boleh bercakap, hang boleh bersuara, hang rasa hang masih hebat dan orang memerhati hang. Dan kita nak tengok dia duk cabak-cabak orang kan. Dia duk cabak-cabak orang. Hari tu kita mai tempat dia. Dia duk kata apa? Kita ulang balik apa yang dia kata. Dia kata kalau kata mai secara elok, dia akan sambut secara elok, dan mai secara kasar, dia akan sambut secara kasar. Untuk pengetahuan hang Jebon, aku dah sampai dah kat tempat hang. Sebelum aku sampai tu, kami dah war-warkan bahawa kami akan pergi ke sana secara baik, secara sopan. Tetapi apa yang hang dapat, apa yang ada, apa yang terjadi adalah hang tak keluar pun. Tu secara baik, bi. Kalau perlu kena buat surat, hang pak mai aku buat surat rasmi bagi kat hang untuk hang jumpa hang secara baik, table dengan hang untuk bagi semua fakta-fakta kami ada. Nak tanya depan-depan hang. Hang duk kata oh, kalau kata nak tengok IC lah, nak tengok apa lah, mai jumpa hang. Nak tengok kad pertubuhan ayanda hang lah, kad NGO ayah hang lah, apa semualah, mai jumpa, mai berganda hang secara baik, dapatlah tengok kan. Jadi aku dah pi dah dengan sahabat-sahabat aku pi. Tapi kalau hang rasa hang goyang nak pi ramai-ramai, hang beritahu lah kan. Hang beritahu aku boleh pi secara persendirian, secara personal berjumpa dengan hang. Tetapi bila kita pi, bila kita cakap tanya dia nak jumpa dia elok-elok, dia pergi buat laporan polis. Macam mana? Dan dia pergi buat laporan polis. Kita bukan pergi nak pukul hang ke pergi apa. Kita pergi pun atas dasar jemputan dan cabaran hang. Hang sendiri bagi tahu nak kata mai secara baik pun hang terima, nak mai secara buruk pun hang terima. Jadi kita memilih yang baik pasal kita ni mengikut undang-undang. Kita buat satu pilihan yang baik, kita mengikut undang-undang. Jadi kita pergi dengan hang, kita wawarkan kepada umum, sebab hang pun umum, hang biasa buat live pun umum, jadi itu adalah platform umum. Jadi kita pergi jumpa hang. Tapi apa yang terjadi, hang si Jebon tetap tak mau keluar.
tetap buat laporan polis dan tetap menyorok celah bedah. Kan? Itu yang jadi masalah ni. Tetapi bila orang pergi secara keras pun, seperti mana yang berlaku semalam, sahabat saya pun kurang setuju berkenaan dengan pergi secara menimbulkan kekecauan. Tapi berbalik kepada apa yang terjadi kepada sahabat saya, Bro Joseph, dia pergi tu di atas provokasi yang dilakukan. Nampak tak? Dia ni kita tak faham lah. Orang tak kacau dia, orang bagi peluang untuk dia baiki kesilapan, bagi ruang untuk dia perbetul keadaan. Tetapi dalam waktu yang sama, dia duk acau-acau orang, duk WhatsApp dan buat kerja yang bagi orang marah. Bila dia buat provokasi macam tu, orang akan naik angin. Jadi pada saya, kalau kita fikir balik, sahabat kita Joseph, dia seorang yang warga negara yang berpegang kepada undang-undang seperti mana kita. Tetapi di atas dasar provokasi, di atas dasar permainan belakang, benda ni terjadi disebabkan perasaan marah. Bila dah marah, macam-macam boleh jadi. Jadi kita pelik lah, Jebon. Hang sebenarnya nak lagu mana sebenarnya? Secara baik pun kita pergi, kita tak hang buat laporan polis, dan hang masih lagi bukan sekadar buat laporan polis, hang masih lagi boleh bercakap, boleh ego, boleh sombong. Nauzubillah. Aku pun tak tahulah cara hang ni manusia jadi lagu mana, tak tahulah. Tapi hang kena ingat, hang mempermainkan, ada kala hang mempermainkan agama, hang mempergunakan bangsa, ada kala hang banyak cara pijak pandai hang bercakap, manipulasi cara penyampaian hang. Kita pun apa lagi yang hang nak sebenarnya duduk dalam negara ni? Lah ni hang buat timbul satu isu pula berkenaan dengan warga asing, berkenaan dengan kebetulan tu lah kata hang ni orang kata buta perut hijau betul lah. Hang nampak perjuangan Joseph menentang warga-warga asing yang berniaga secara tidak sah. Lepas tu hampir cuit pula, hampir kata warga-warga asing yang berniaga perlukan bantuan, perlukan sokongan, pergi jumpa hang apa semua. Ni semua kerja nak membangkitkan kemarahan, nak mencetuskan ketidakpuasan hati rakyat Malaysia. Hang bila bercakap tu hang boleh fikir tak perasaan-perasaan peniaga-peniaga di dalam negara kami ni? Hang boleh fikir tak? Apa rasa peniaga-peniaga Melayu, apa rasa peniaga-peniaga India, apa rasa peniaga-peniaga Cina? Bila hang sebut satu perkara, contoh hang nak bantu peniaga warga asing, nak bantu, nak beri sokongan daripada segi sudut undang-undang. Hang pun undang-undang pun sebut undang-undang, tapi kedudukan hang pun tak jelas. Dan hang kata hang ni dilindungi oleh Allah, oleh Tuhan. Allahu Akbar. Kira hang ni bernasib baik lagi lah. Kalau ikutkan mangsa Rogol lah, dah melebihi kes sabitan 2012 mengikut kenyataan Ketua Polis Johor 2012. Nasib hang baik disebabkan mangsa hang dah over limit kita punya undang-undang negara untuk kita ambil tindakan sivil, tuntut mangsa untuk tuntut ganti rugi. Mangsa Rogol 2012, lah ni dah 2020, maknanya dah 8 tahun terjadi. Nasib hang baik kerana dah melebihi tahap untuk kita buat tindakan susulan, sebab dia selepas 6 tahun dia dah kita tak boleh ambil tindakan. Jebon, nasib hang baik tau. Tetapi hang kena ingat, doa-doa orang yang teraniaya tak ada expired. Hang kena ingat,
Doa-doa orang yang terinayah takkan ada expired. Hang kena kaji betul-betul, hang kena faham betul-betul. Jebon, kita, tapi tak apalah, kita tengok setakat mana dia boleh pergi. Setakat mana langkah dia boleh pergi, dia boleh nak pergi jauh mana lagi, kita nak tengok kan. Kita tak akan usik dia daripada segi keganasan. Kita tak akan pukul dia seolah-olah dia kata kita mengancam dia. Tidak, kita tak mengancam. Kalau kata kita nak buat dia daripada segi tidak mengikut undang-undang, tak ada setebal ni lah dokumen-dokumen yang kita kumpulkan berkenaan dengan dia saja. Tak ada setebal ni dokumen ni. Tak ada setebal ni. Dan maklumat-maklumat yang kita terima ni bukan maklumat daripada kalangan orang biasa. Jebon, hang kena ingat. Maklumat ada maklumat yang kita terima ni adalah daripada orang-orang yang bersara, daripada badan uniform dan sebagainya. Dan saya pun telah berjumpa dengan beberapa pegawai untuk kita bawa berkenaan isu ni. Pasal berat sangat ni, berat sangat. Hang bawa perkara ni melibatkan orang lain. Selama ni hang melibatkan Melayu, hang melibatkan bangsa Melayu, hang melibatkan agama Islam. Lepas tu ada setengah-setengah part hang melibatkan bangsa-bangsa lain. Amboi, teruk sangat dah. Wajah hang ni boleh bertukar-tukar ibarat macam jebon biawak hang ni. Hari ni boleh pusing tentang tu, hari ni boleh pusing tentang ni. Hang jangan ingat setiap perkara apa yang hang buat boleh hilang lagu tu je. Hang pernah bantai Syed Saddiq, hang pernah bantai Noizam, kau YB Noizam Melaka. Hang pernah ikut undang-undang tak? Apa hak hang untuk bercakap daripada segi politik Malaysia? Kita tak mau tahu lah, kita tak mau tahu siapa yang melindungi dia. Tetapi dia mesti dia ambil tindakan untuk disiasat berkenaan dengan semua salah laku perkara-perkara apa yang akan kita buktikan. Dan saya sendiri, saya akan buat surat kepada ketua JPN, kepada pengarah JPN untuk tanya balik, minta balik pengarah JPN untuk status dia ni. Apakah status dia berada di dalam negara kita? Kalau dia ni warga negara, tapi daripada ketua polis Johor sendiri dah bagi tahu dia ni pemastatin sementara. Yang tu jelas. Cumanya kita nak detail, dan saya melalui NGO saya, insya-Allah saya buat surat rasmi, akan hantar kepada pengarah Jabatan Pendaftaran Negara untuk minta dia permohonan, untuk minta dia. Sebab kelaku dia ni makin lama makin menjadi ni. Kelaku dia makin lama makin menjadi. Kita tak maulah perkara-perkara yang melibatkan ada unsur-unsur jenayah, ada unsur-unsur apa yang berlaku. Kita tak mau, sebab kita mengikut undang-undang. Kita nak minta pencerahan daripada pengarah pendaftaran negara sendiri. Kita pelik itu. Kita pelik. Dia duk mencabar orang, dia mencabar sini, dia mencabar sana. Hari ni malam tadi kita tengok dia cara dia bersembang, apa yang dia cakap, kan? Dia kata Joseph tu mai, dia ajak Joseph tu bertumbuk bagai apa semua, cerita betul-betul best punya cerita lah. Tapi lepas tu dia up dia punya CCTV, kita boleh tengok bukti dia jelas. Saya kadang-kadang jebon ni saya nak tergelak apa dah, kan? Nak tergelak apa dah dengan jebon ni. Apa start saya kaji dia punya video, semua video dia saya ambil, saya save copy untuk kegunaan kita di tempat yang betul besok. Maklumlah dia kata dia nak saman kita apa semua, kan? Jadi kita pun standby lah, kita buat kerja kita, susun segala fakta, susun segala bukti. Jadi kita bila balik video-video dia, Allah, kadang-kadang dia duk sembang pasal apa, rantai mic dia, rantai cincin dia, orang tu bagi, orang ni bagi, dia sembang pasal nama dia, macam mana dia boleh dapat nama Jebon dia tu,
Kan dia pergi langgar orang tu, pergi langgar orang ni. Dia punya sembang gila dia lah. Kan boleh buat movie dia punya sembang tu. Aduh, itu kata kadang-kadang kita gelak bila saya tengok balik kumpulkan dia punya video-video bukti-bukti dia tu, apa yang dia buat sebelum ni, rasa macam laka-laka lah. Macam contoh biasa dia guna ayat tu kan. Dan pula kita nak sebut dia duk sebut nikah, bukan nikah. Sebutan tu betul rezeki. Kata nak jadi orang Malaysia, kata nak jadi anak Malaysia, janganlah sebut nikah. Apa nikah. Sebut bagi elok sikit. Baru betul nak jadi orang Malaysia. Kan? Hebat dah. Dia hebat bukan apa lah, hebat sembang lah kan. Hebat sembang. Hebat kalau sembang cukup syok. Dia ni memang dia tak tahulah, kemungkinan dia ada mental problem ke apa, kita pun tak tahu jugalah. Tapi cara dia bercakap memang semua A lah. Kira B, C tu tak ada lah, semua A. Kalau buka dia punya buku semua A. Yang nak ada tambah pun plus. Tu style dia ni. Tapi tak apa, kita tengok lagi. Tapi apa benda pun kita buat. Jangan macam aku duk cakap lah, jangan seronok sangat je boy. Jangan seronok sangat. Jangan seronok sangat. Lagi hang bercakap, lagi hang menyakiti hati orang. Satu video yang hang buat akan menyakiti hati orang. Kita bukan nak apa punca yang jadi hari ni adalah daripada hang sendiri. Kan? Hang yang naik sendiri, hang yang timbul sendiri di media sosial, hang yang timbul sendiri dalam masyarakat rakyat Malaysia. Lepas tu bila hang dah tak boleh kontrol, terlampau dipuja, terlampau taksub, peminat taksub hang ramai, hang jadi lost control, sampai dokumen-dokumen hang apa yang berkenaan dengan diri hang pun hang sendiri yang keluarkan pun semua. Hang jatuh tergolek atas dasar diri hang sendiri. Sepatutnya hang ambil iktibar daripada perkara tu, buat benda yang betul. Kita bukanlah sekejam mana pun dengan hang, cumanya turunkan ego, buatlah kerja macam biasa. Tak payah lagi lah duk nak amboi. Dia buat live kita tengok pun rasa ni dia buat live nampak ada pecah tak muka, ada pecah amboi hang. Cara buat live tak salah duk buat morak bui lagu tu je pun oi. Kan? Kalau kata orang nak buat lama dah hang kena orang buat, tapi orang tak gamak lagi nak buat kat hang. Orang tak gamak lagi nak buat kat hang. Apa yang orang buat setakat ni, bila hang cucur orang, hang provoke orang tu pi. Tapi setakat orang lain tak gamak lagi nak buat. Tak gamak lagi nak pecahkan muka hang. Tu semua tak gamak lagi. Kami ni rakyat Malaysia semua baik-baik. Kami ni rakyat Malaysia ni dididik dengan adab. Kami ni rakyat Malaysia ni dilatih dengan budaya turun temurun, warisan orang Melayu. Tak ada buat suka-suka nak pi buat tak bertempat bagai. Tetapi janganlah dijolok-jolok, dicuik-cuik, ditunjai-tunjai. Kan? Tu je. Tak ada orang nak buat hang. Kan? Tak salah duk beria sangat guna undang-undang, nak ajak lagi kita undang-undang. Tapi itulah cara setiap perkara yang buat, setiap live yang buat pasti akan mengguris. Baik daripada segi NGO, baik daripada segi baru di semalam berkenaan dengan peniaga. Nampak? Cara hang bercakap. Hang tak puas hati dengan Joseph, berkenaan Joseph memperjuangkan warga asing meniaga apa semua. Tiba-tiba hang bercakap disebabkan atas dasar satu je hang tak puas hati dengan Joseph, hang keluarkan kenyataan bahawa warga asing yang cukup komplit dokumen pun semua nak berniaga ada masalah, mai jumpa hang. Hang pernah fikir tak kenyataan hang tu boleh mengguris peniaga-peniaga Melayu, peniaga-peniaga India, peniaga-peniaga Cina, peniaga-peniaga yang berada di dalam negara kita. Kalau mereka tu ambil tindakan kat hang, mampu ya. Itulah kata hang ni dia jadi piang jadi lagu ni, tak tahu macam mana. Tahu dia ni. Kan? Ajak orang panggil main jumpa elok-elok pun pergi report polis.
Orang main serang, tak elok pun nak pergi report polis. Aduh, makin seram lah ni, makin seram. Seram ke apa? Seram komedi lah kan, kita seram komedi. Tapi apapun, terima kasih kepada sahabat-sahabat kita, pada sahabat-sahabat yang follow Tusa Rimba. Banyak komen-komen yang kata kenapa tak pi kutip, kenapa tak pi pukul, tak pi jangan. Kita, apa yang saya buat ni adalah untuk mendidik generasi kita akan datang. Yang kita nampak hari ni sekok jebon ni, yang kita nampak hari ni secara terbuka adalah sekok jebon ni. Tetapi yang di belakang, yang berada dalam kalangan masyarakat, yang tak bersuara, tak ke depan, lebih ramai lagi. Jadi kita tak mau untuk buat satu perkara yang melanggar undang-undang, yang memberi kesan kepada bangsa kita, kepada agama kita. Jadi apa-apa perkara pun, hampa nak cakap aku ni mencari publicity, aku ni nak mencari glamour, aku ni sembang kosong saja, sembang zero saja dan sebagainya, terpulang kepada hampa. Tetapi aku tahu apa yang aku buat, dan aku tahu apa yang ahli-ahli NGO aku cuba lakukan adalah untuk melindungi dan membawa satu isu moral berkenaan bagaimana kita nak menangkis ataupun nak menghadapi orang-orang seperti Jebon ni. Dan Jebon hang nak bagi tahu, kata hang nak ugut, hang nak pakai modal isu saman menyaman ni, aku rasa modal dia dah ke laut dah. Jebon, modal dia dah ke laut dah. Tak payah lagi lah hang nak guna saman, nak saman tu, hang nak saman ni. Sila, hang nak saman terpulang. Saman CV ni tak ada masalah bagi sesiapa pun untuk menjawab. Saman CV ni tak ada masalah. Dan saman ni, saman CV ni berkenaan dengan hang lagilah jadi satu persoalan. Tapi tak apalah, kita akan jawab benda ni, kita akan jawab. Nak saman berapa ratus yang suka pun saman lah. Sebab kita nak saman dia tak boleh pasal dia ni. Sebab tu dia berani untuk pengetahuan sebab kita nak saman dia tak boleh pasal dia tak ada satu status berkenaan dengan dia berada dalam undang-undang yang mana. Jadi kita nak saman dia pun zero, kita nak saman dia tak boleh. Jadi ramai orang-orang tanya kita macam mana nak saman dia apa semua. Dia tak ada apa, kosong. Menghabiskan boreh kalau kita nak saman dia. Tetapi dia nak saman kita tu, dia terpulang pada dia lah. Dia banyak duit kan, dia boleh ambil lawyer, boleh labuk modal kepada peguam untuk puaskan hati dia, terpulang lah kan. Dan kita bersedia, bila-bila masa pun kita bersedia untuk berjumpa dengan dia di mahkamah, tak ada masalah pun. Sebab apa yang kita buat ni adalah semua mai daripada dia kan. Kalau kata dia duduk saja-saja, kita pergi jentik telinga dia kan, pergi Jebon tu tengah duduk elok minum teh tarik, kita pergi ketuk kepala dia ke, kita pergi cuik dia ke, tu bermasalah lah. Tetapi hari ni apa yang terjadi, Jebon ni mai dalam masyarakat kita, mai sebagai hero, buat itu buat ini, dan semakin lama kita kaji, kita tengok dia ni semakin merapu, dan akhirnya kita tahu identiti dia siapa dan apa dia punya misi dia, apa dia punya agenda dia. Tapi alhamdulillah lah, alhamdulillah, berkat orang kata tanah berdaulat negara kita ni, dia masih belum mencapai misi dia untuk mendapat satu kad biru serupa kita. Dia tak berjaya, dia gagal, dan hari ni dia terkapai-kapai. Ke tanah tidak, ke langit tidak. Jadi dia merawang-rawang, dan nampaklah apa perbuatan dia hari ni. Apapun, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah lain hari saya ada masa, kita boleh bersembang lagi berkenaan dengan isu ni. Tetap tak ada istilah mengalah, tak ada istilah berhenti, tak ada istilah kita nak berundur. Kita akan terus ke depan demi rakyat Malaysia, demi anak cucu bangsa kita. Takkan ada ruang bagi orang macam Jebon ni
walaupun kita dikekang oleh undang-undang, sepadan undang-undang dan sebagainya, tetapi no more, takkan ada lagi. Ataupun jangan harap hang boleh melakukan ikut suka mak bapak pak hang saja. Apapun, terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang meluangkan masa untuk bersama di page Tusa Rimba. Apapun, kepada sahabat-sahabat kita yang akan menyambut Christmas, saya mewakili NGO saya, mewakili page, admin page, mengucapkan selamat menyambut Christmas kepada mereka yang akan menyambut pada 25 Disember. Khususnya kepada Bro Joseph kita, selamat menyambut Christmas. Apapun, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita anak Malaysia.